sana, kami nak bawakan kepada anda antara inspirasi dan juga idea yang boleh kami berikan untuk anda menghias kediaman anda. Memang raya dah berlalu, tapi bagi mereka yang mungkin bila dapat tahu kata sekarang ini adalah fasa pemulihan dan kita boleh orang kata menziarahi sanak saudara, mungkin masa ini juga anda memerlukan satu inspirasi baru untuk kediaman anda. Betul, dan untuk itu kita bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa di studio wanita hari ini. Di hujung sana kita bersama dengan Puan Siti Hawa Ismail yang merupakan pengarah kreatif Loria Home and Furnishing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, sihat. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Okey, dan kita juga bersama dengan Siti Mariam Samad. Apa khabar? Baik. Kejap lagi Siti Mariam akan kongsikan bersama dengan kita tentang ubah suai di kediamannya yang telah dilakukan oleh Loria sendiri. Alright. Kalau kita lihat hari ini, set kita juga berbeza. Ya. Hari ini juga kita memberikan satu sentuhan ataupun idea kepada penonton. Tapi sebagai permulaan, Puan Siti mungkin boleh kongsikan kepada penonton wanita hari ini. Sebelum kita nak bercerita, nak bagi tips dan sebagainya, boleh tak kita cerita dulu tentang konsep set kediaman di wanita hari ini? Okey. First kali sangat nervous Kita buat less than half an hour. Betul. Less than half an hour kita siapkan ni. Okey, apa yang you nampak konsep hari ni adalah modern contemporary. Ini adalah salah satu konsep yang orang kata sangat selamat, dia sangat homey, nampak tak? Kita mainkan dengan warna-warna yang tenang. So kalau kita tengok kita punya warna sofa ni very soft and then kita play with the carpet. Apa tak ada satu colour yang outstanding kat situ. Ada kontras sikit Yes. So apa yang menarik hari ni memang ternyata set wanita hari ini sangat berubah So direalisasikan setengah jam saja katanya. Ya betul. Sangat berbunyi. Sekejap lagi kita nak tanya tentang pemilihan perabot, pemilihan langsir dan juga pemilihan warna yang sesuai untuk kediaman masing-masing. Tetapi sebelum itu kita nak tanya kepada Siti Mariam. Okey, jenis kediaman Siti Mariam adalah Semi-D two story. okey, dan baru-baru ini telah pun diubah suai oleh Loria Home Furnishing. Betul. Dalam tempoh berapa lama tu? Tak sampai setengah hari sebab Loria start pukul 5 petang and then dia settle. Saya balik malam tu pukul 11 malam dia settle. Wah. Yes. Dan mungkin boleh kongsikan juga apa sebenarnya konsep yang diketengahkan dalam dekorasi itu. Okey, actually sebenarnya bila saya ambil Loria, Puan Siti Hawa, saya cakap dekat Puan Hawa, saya tak nak pilih apa-apa sebab saya tak pandai. So saya bagi 100% pada Puan Hawa. So semuanya Puan Hawa yang pilih and then bila saya balik tu saya nampak wow, rumah saya modern contemporary. Memang sangat cantik. Yes. Dari segi pemilihan warna, adakah tetap menyerahkan kepada Puan Hawa? Saya ada cakaplah saya nak warna sekian but Puan Hawa yang mix and match kan. Okey, baik. Ini yang kita kongsikan sekarang ini di Kaca TV. Tapi kan Puan Hawa, setiap daripada individu ataupun pemilik rumah ni pastinya mereka ni ada cita rasa masing-masing. Mereka ada pilihan tersendiri. Bagaimana sebenarnya bagi Puan Hawa sendiri kan, orang kata nak menyesuai padankan pilihan pelanggan dengan apa yang telah pun mungkin ditetapkan oleh pihak Puan Hawa sendiri. Okey, kebiasaannya untuk permulaan kita kena mengenali jiwa pelanggan kita. Penting Sangat. First kali kita kena duduk dengan dia, tengok dia apa yang dia suka, adakah dia berjiwa muda ataupun umur pun mempengaruhi. So jadi konsep yang kita nak ketengahkan tu mesti kena dengan jiwa dia. Jadi macam contoh Puan Mariam, saya tengok dia seorang yang sangat fashionable and then dia adalah seorang usahawan lah. So saya tengok dia suka benda yang mewah, yang jadi saya mudah. Bila saya datang rumah dia petang Isnin, dia panggil pukul petang pukul 5 kita datang bulan puasa. And then saya tengok rumah dia, saya kata tak apa Yam, kita buat surprise. So kita tengok ada sikit warna yang dah ada, so kita balik kita decide nak gunakan warna teal green. Dia macam hijau kebiruan. So kita mainkan colour tu untuk rumah tu dan it's totally surprise untuk dia. Boleh dikatakan 100% berubah daripada yang asal? Berubah. Memang berubah. Saya terus bagi 100% pada Loria settlekan. Okey, dan pentingnya juga sebagai seorang pelanggan dan sebagai ID untuk
saling berkomunikasi terutamanya dari segi bajet. Jadi untuk Mariam sendiri, bagaimana berkomunikasi dengan L'Oreal Home Furnishing untuk memastikan bajet tu orang kata still under control, masih lagi dalam bajet kemampuan. Faham? Okey, untuk saya punya dekat rumah tu, saya tak ada cakap bajet pun. And then Puan Hawa pun tak ada, dia ada tanyalah. But then saya kata, Puan Hawa buat sahaja, saya akan bayar. Macam tu. So, settle and then dia bagi bil, saya bayar je. Ini bagi mereka yang saya kira tidak mempunyai kekangan dari segi masalah kewangan. Tapi kita percaya juga mungkin ramai dalam kalangan penonton kita yang mempunyai keinginan. Tetapi dari segi bajet tersebut kadang-kadang sukar untuk direalisasikan. Adakah sebenarnya Puan Hawa sendiri boleh bekerjasama untuk mereka yang mempunyai bajet-bajet tertentu? Itu adalah perkara biasa sebenarnya. Mostly bila klien menghubungi kita atau datang ke ruang pamilihan L'Oreal ni, first kali bila kita dah berkenalan dengan dia, kita ada soalan-soalan yang kita akan tanya, rumah dia di mana, jenis rumah, kongsikan plan lantai. Dari situ kita dah mula memahami behavior klien kita. So apa yang dia pakai. Jadi bila kita jangan terus bertanyakan bajet. Sometimes orang akan rasa macam terkejut. Jadi kita kena pandai. Setelah kita berborak dengan dia, dia suka apa. And then last kali nanti kita mesti tanya bajet dia. Supaya kita boleh ada direction ke manakah arah design kita. Sebab every perabot sofa ni ada harga yang tersendiri. Kain ada yang berapa ringgit 1 meter. Macam meja kopi ada yang 400, ada yang 5,000. Jadi sangat penting memahami bajet. Jadi di pihak L'Oreal, kita memang tak ada masalah nak berkolaborasi dengan pelanggan yang kata, okey Siti, saya ada bajet 20,000 sahaja ataupun saya ada bajet 5,000 sahaja. Kita akan usaha bantu diorang untuk ubah ruang tu dengan menggunakan bajet yang dia berikan. Mungkin bajet tu kita tukarkan warna langsir, kita katakan sofa dah ada, untuk ubah sikit mood, kita boleh gunakan throw cushion macam ni. So main peranan juga throw cushion ni sebenarnya. Betul. Ya, betul. Dia menaikkan seri ruang. Tak perlu kita tukar perabot semua kalau kita tidak berkemampuan. Betul. Tapi dari segi aksesori bagi ruang itu tersebut yang sebenarnya boleh dijadikan sebagai orang kata pengubah dekorasi dalam ruang ya. Dan Puan Hawa mungkin boleh kongsikan juga sedikit bagi mereka yang baru sahaja membeli kediaman, yang orang kata start from scratch, rumah itu kosong, tidak ada apa-apa. Khusus untuk ruangan tamu, di ruang tamu seperti ini, apa antara faktor utama yang perlu dititik beratkan oleh mereka di luar sana? Okey, biasanya kalau orang baru dapat kunci rumah, biasanya dia tak tahu susun atur semua. Jadi sebenarnya kita ni ada designer dalam L'Oreal ni, kita akan pergi ke site, kita akan buat detail measurement. First kali kita akan buat susun atur perabot, kita buat, dia panggil 2D layout. Dekat situ kita ada space planning, furniture layout, and then ceiling, flooring. So kita dalam 2D layout tu kita susun. So pelanggan ni nampak jelas, rumah saya perlukan berapa seater apa semualah. So dia sangat membantu. Baik. Itu kalau menggunakan khidmat ID, kalau tidak kena ukur sendirilah. Ya, kita boleh ajar. Okey, kita dah lihat dan saksikan ruang ini. Ada lagi satu ruang yang saya kira cukup minimalis. Saya dan Puan Hawa akan bergerak ke ruang tersebut. Silakan. Untuk kita lihat sendiri apa yang boleh sebenarnya. Kadang-kadang kan Puan Hawa, dalam ruang rumah yang kecil seperti ruang apartmen dan sebagainya, kita masih lagi nak nampak cantik. Cuma kadang-kadang perlu ataupun penting untuk pemilik kediaman tersebut pandai menggunakan ruang yang ada. Contohnya seperti di sini. Bagaimana mungkin kita boleh jelaskan kepada penonton? Okey, kalau you tengok ruang yang ada ni, kita boleh bayangkan ruang ni mungkin satu corner, katakan rumah you kondo, masuk-masuk je kan ada satu sisi dekat sebelah kanan, kadang-kadang rak kasut kan. Jadi kita jangan biarkan wall tu kosong. Jadi kita boleh beli satu kabinet, tak semestinya kabinet yang tengoklah bajet kemampuan kita. Atas kabinet ni macam ni lah, letak sesuatu. So bila orang masuk ada satu dekorasi di situ, jadi dia tak nampak kosong.
Dan kita boleh letak satu kerusi, satu side table. Nampak tak? Untuk dapatkan satu dekorasi yang macam ni, kita tak perlukan space yang besar pun. So jangan kita sia-siakan kita punya ruang yang sempit ke ataupun main entrance, sometimes dekat tepi tangga ada orang selalu tinggalkan ruang tu kosong. So dia orang boleh dijadikan sebagai satu dekorasi. Kan tangga nak naik atas, so boleh dekor macam ni pun dah cukup dah. Ataupun bila kita buka pintu rumah, kadang-kadang ruang yang sempit kecil di hadapan sebelum kita ke ruang tamu, itu juga boleh dijadikan dekorasi sebegini. Sangat penting sebab welcome. Kita welcome kita punya bila orang masuk rumah kita je orang dah first tengok wow. Okey, saya setuju sebab orang kata first impression tu memang sangat penting. Dan hari ini kalau ruang ini boleh anda gunakan untuk anda hias ke ruang kediaman anda, saya percaya ia sesuatu yang memberikan nafas baru. Okey, Yana nak bersama dengan seorang lagi pemilik untuk berkongsi tentang cita rasa mereka menghias kediaman. Silakan. Terima kasih Rina. Okey, baik. Untuk tetamu kita yang seterusnya ini sudah pun berada di talian, kita bersama dengan Encik Muhammad Farid Saadul Baharim yang juga merupakan seorang guru yang cukup meminati bidang mendekorasi kediaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Encik Farid dan juga Puan Nur Fatin Nasuha binti Abdul Rahman. Apa khabar? Alhamdulillah. Itu baby kecil tu siapa namanya? Bangkawah Adam. Alhamdulillah Adam. Okey, Cik Farid, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya memula mendekorasi rumah kediaman? Okey, saya di rumah tahun lepas. Okey. Masa rumah kosong, memang tak ada buat renovation lagi. Jadi, saya ni memang minat konsep moden elegan. Okey. So, saya renovate, buat konsep elegan lah. Sebab dia nampak ringkas, nampak kemas, nampak betul-betul. Dekoratif lah. Dan untuk konsep kediaman ini, adakah 100% idea dari Cik Farid sendiri ataupun Puan Nasuha ada memberikan idea juga? Idea saya sendiri. Saya tak bagi buat idea sebab saya tak nanti tak bunga ke apa ke, sorak-sorak ke. Okey, tapi mungkin boleh kongsikan juga dari segi pemilihan warna dan juga perabot untuk orang kata membuatkan kediaman itu kelihatan lebih bukan sahaja selesa tetapi tampak mewah juga. Betul. Saya pilih hitam sebab dia warna dia macam salah satu warna yang boleh mampu wujudkan suasana mewah. Dia mampu jadi aura elegan juga. Ya. Kena pandai dengan warna lah. Kena semua gelap. Kena ada cerah sikit, ada gelap, cerah sikit. Kena nampak luas. Dan boleh saya bertanya, untuk kediaman Encik Farid ni kan, adakah desainnya memang buat sendiri ataupun menggunakan khidmat ID? Saya sendiri. Saya design sendiri semua. Saya pinjat kampus rumah, saya design sendiri. Lepas tu saya upah orang luar untuk buat kerja je. Okey, baik. Berkongsi dari pengalaman Cik Farid sendiri, apa sebenarnya antara perkara yang perlu dititik beratkan oleh mereka di luar sana yang ingin mengubah suai kediaman mereka? Okey, bagi saya lah ada 3 perkara. Yang pertama tu warna. Kena pilih warna, kena pandai combine warna tu. Jangan tak kisah warna apa, warna tekstil ke, warna tanah ke. Lebih tiga warna yang besar. Kalau lebih warna-warna sangat, kita tak ada pula. Yang kedua ruang. Manakala kalau rumah yang kecil, macam rumah saya kecil, kena pandai main ruang. Okey. Kita nak kata berabot. Wow. Berabot dengan betul, jangan terlalu banyak berabot tu. Yang terakhir, pengicayaan. Sebabkan rumah kami terlalu kecil, so kami menitik beratkan pencahayaan supaya ia nampak lebih luas dan tidak terlalu semak lah. Baik. Terima kasih atas perkongsian itu tadi. Tetapi mungkin boleh ceritakan juga kan, kalau kita lihat kediaman Encik Farid dan Puan Nasuha ni walaupun kecil tapi dia tampak besar, mewah. Mungkin boleh kongsikan tips sedikit tentang bagaimana sebenarnya untuk kita membuatkan kediaman kita itu kelihatan besar walaupun sebenarnya kecil. Okey, macam saya kata tadi, kita kata perabot. Make sure perabot tu beli yang paling penting ni. Jangan terlampau crowded sangat perabot dari rumah tu. Macam kami berdua tak beli meja makan. Kalau mana kerja, jadi kami buat top table belakang ni. Kami makan sana je.
Jadi tak crowded dah kat ruang tamu ni. Kena pandai. Tetapi pemilihan warna yang digunakan juga banyak bermain dengan warna hitam kalau kita lihat kan. Tapi mungkin Encik Farid pandai menyesuaikan warna hitam itu dipadankan dengan warna kelabu dan sebagainya supaya tidak kelihatan terlalu suram. Macam saya kata tadi, kena pandai combine warna. Kalau hitam tu memang gelap. Kadang saya nak nampak dia aura dia naik, kita buat lantai hitam. Tembak apa mewah sikit, mahal sikit. Dinding kita kena cat warna cerah lah supaya ia tidak terlalu nampak sempit. So kita rumah ruang dah sempit, so kita kena cat menggunakan warna-warna yang cerah lah. Betul? Okey, dan memanglah kalau kita bercakap tentang nak mendekorasi rumah ni memang tak lari dengan orang kata bajet yang diperuntukkan. Kalau tidak keberatan, mungkin Cik Farid dan Puan Nasuha boleh kongsikan sedikit berapa sebenarnya bajet yang diperlukan untuk mengubah suai kediaman anda berdua ini? Secara keseluruhannya RM20,000. Wah, untuk keseluruhan rumah? Ya, betul. Dia murah sebab kami berdua untuk kirim barang, kami kilang UV, hardware. Macam responsi ni pun datang pun kami buat sendiri. Ikut harga upah RM1,000. Tapi kami buat dengan setengah harga. Okey, baik. Okey. Di hujung perkongsian ini, mungkin ada apa-apa tips yang Cik Farid dan Puan Nasuha nak kongsikan bersama dengan penonton wanita hari ini tentang mendekorasi dalaman rumah. Silakan. Okey, tips kami kita nak hias rumah tu macam kita tadi 3 perkara tadi, iaitu warna yang pandai, wang, kepercayaan dia. Dan terakhir kali bajet lah. Apa-apa pun yang kita buat, kita kena ikut bajet kita. Kalau kita tak mampu, kita buat apa yang kita mampu. Nanti ia nampak lebih selesa sebab kita nak duduk rumah kita lama kan. Betul. Saya sangat setuju. Terima kasih Cik Farid dan Puan Nasuha di atas perkongsian tadi. Okey, sampai berjumpa lagi. Bye Adam. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey. Tadi kalau kita lihat kan apa yang dikongsikan oleh Cik Farid dan Puan Nasuha banyak bermain dengan warna-warna yang walaupun orang kata warna yang gelap tetapi dia pandai menyusun atur dan memadankannya supaya ruangan itu kelihatan mewah dan luas. Kalau Mariam sendiri tadi memang menyerahkan 100% dari segi pemilihan warna, perabot dan sebagainya kepada ID. Tetapi adakah itu memang apa yang Mariam inginkan sebelum direalisasikan oleh L'Oreal Home Furnishing? Okey, sebenarnya memang saya sukakan bila balik je rumah kemas dan bersih. So bila L'Oreal dah buat tu, saya rasa macam magic. Sangat touch dia memang sangat magic. Inilah yang saya nak sebenarnya tapi saya tak pandai. Macam tak percaya lah. Tak percaya. So saya lebih baik saya serahkan pada yang pakar. Yes. Puan Hawa, kalau kita lihat sebenarnya bagi mereka yang mungkin ada bajet memang dah bercita-cita untuk mengubah ruang kediaman itu mungkin tak sukarlah. Tapi bagaimana untuk mereka yang kurang bajetnya? Bagaimana boleh kita bagi tips kepada mereka ini dari segi nak menambah ataupun menyuai padankan aksesori untuk ruang kediaman supaya nampak berbeza? Okey, mostly macam saya boleh bagi diorang khidmat nasihat. So diorang boleh je datang ke L'Oreal walaupun diorang tak nak spend banyak, tetap boleh datang ke L'Oreal. So kita akan guide diorang dari segi pemilihan warna, dari segi pemilihan shape perabot. So dan biasanya saya advise diorang bawa pelan lantai rumah dan bawa gambar rumah. Kenapa perlunya ada pelan lantai? Saya nampak reka bentuk rumah dia, jadi saya boleh advice. Jadi kalau orang kat luar sana yang rasa tak ada bajet, dia rasa bila tak ada bajet tak boleh nak cantikkan rumah. Itu adalah salah lah. Sebenarnya ikut keinginan kita. Kalau kita rasa nak rumah kita kemas, nak rumah kita cantik, kita kenalah rajin browse. Macam di L'Oreal, kalau you tengok di Instagram L'Oreal, kita bukan menjual, kita mempamerkan hasil-hasil kerja, konsep-konsep idea. Jadi di situ diorang boleh dapat idea. Betul. Walaupun perabot tu kita gunakan material yang katakan nak look English, kita gunakan solid nyato. So mungkin diorang boleh dapatkan
idea, design tu tapi gunakan material yang lebih murah. Baik. So nampak tak? So boleh sesuaikan dengan bajet. So kita kena ingatlah kemampuan tanya diri kita. Kalau kita kurang mampu untuk gunakan material yang agak mahal, kita ada pilihan untuk menggunakan yang sesuai dengan bajet kita. Baik. Dan sebenarnya Rina, kalau kita pergi ke Instagram L'Oreal pun, kita scroll satu persatu, memang banyak inspirasi yang kita boleh dapat. Sebenarnya ada banyak idea yang boleh kita sendiri sesuai padankan dengan kediaman rumah kita. Betul. Pilih saja idea yang mana. Betul. Dan bercakap tentang idea dan konsep juga trend. Untuk tahun 2020 ni, Puan Siti Hawa, mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya yang menjadi trend masa kini? Okey, kalau macam saya tengok trend, saya lebih fokus kepada apa yang saya nak bagi kepada klien saya. At the same time, saya sentiasa buat research lah. Tapi saya suka bagi tahu dekat klien saya, kita buat satu konsep yang tak makan di zaman. Maksudnya, walaupun dia berada pada tahun 2020, tahun 2025 pun benda tu masih lagi menjadi relevant. As long as mereka pandai menyuai padankan warna, konsep. Sebenarnya saya suka mencuba sesuatu yang lain daripada yang lain. Saya suka mix and matchkan konsep. Saya tak macam kalau kata modern, minimalis. Sebab tu saya suka gunakan term modern contemporary. Kalau you tengok modern contemporary ni kan, you boleh mix English, you boleh mix dengan perabot-perabot yang klasik. You nampak tak? Macam ni kalau you tengok dia nampak klasik warna dia, tapi shape dia modern. So kena kita sebagai designer, kita kena kreatif. Kita kena guide orang. Maksudnya kita beritahu, you jangan takut. Dia kena berani mencuba. As long as dia serasi. Saya rasa tu memang banyak sangat tips yang dikongsikan hari ini. Tapi nak tanya juga dengan Mariam, dah ada kepercayaan dengan Puan Hawa sendiri melihat kepada ruang kediaman. Ada tak lagi ruang-ruang yang dirasakan perlu perkhidmatan? Apa agaknya ruang yang paling ingin diubah selepas ini? Okey, ruang yang seterusnya adalah kitchen lah. Yes, itu adalah tempat kesukaan wanita untuk memasak semua. So, next adalah kitchen. Kita nak L'Oreal buat kita punya kitchen pula. Okey, mungkin dah ada konsep yang Mariam inginkan ataupun macam mana? Saya suka tengok gambar-gambar. So, saya akan share lah dengan Puan Hawa, dan Puan Hawa, I know dia memang sangat pakar, dia boleh buat. Dan kalau kita lihat sebenarnya pengalaman daripada Puan Hawa sendiri memang boleh merealisasikan apa saja impian pelanggan-pelanggannya. Tapi nak tahu juga, adakah sebarang promosi ataupun mungkin bagi mereka di luar sana yang menakkan perkhidmatan daripada L'Oreal Home Furnishing? Okey, disebabkan PKP baru ni, jadi kita tak dapat nak beroperasi dengan maksimum. Jadi apa kita buat, bila kita sekarang dah boleh ni, kita keluarkan banyak package tau. So package yang sangat menarik sekarang ni adalah package makeover living hall yang bernilai RM20,000. Apa yang pelanggan dapat dalam package ni, diorang dapat, kita akan bagi free design, free site visit, free transport. Kita designkan ruang tamu mereka, tapi RM20,000 ni sebenarnya mereka dapat 3 seater sofa, 2 seater sofa, single chair ataupun ottoman, meja kopi, carpet, side table, perhiasan dinding, langsir dan wallpaper. Memang package ni kalau dibeli secara loose, mungkin bajet dia boleh cecah RM30,000. Tapi yang istimewanya, sesiap ini kita buat macam package combo. You beli secara combo, tapi pihak L'Oreal yang akan fikirkan semua. Kita akan pergi site visit, kita akan lukiskan plan lantai, ada session memilih bersama-sama. Boleh pilih sofa sendiri? Custom made, any shape. Dia bukan ready made. Curtain boleh pilih kain. Sofa you tunjuk je, saya nak sofa saya shape-nya macam ni. Saya nak macam ni. So kain nanti buka-buka buku kan. Okay, curtain-nya nak macam ni, wallpaper-nya beribu-ribu pilihan. Dan tempoh package ni berapa lama? Kita dah start package ni daripada 1 hari bulan 6. So kita buat sepanjang Jun. Tapi sekarang ni sambutan memang sangat menggalakkan. Tapi kita sebabkan ramai yang order, jadi kita minta tempoh 40 hari untuk siapkan proses makeover tersebut. Saya kira bagi mereka yang mungkin ada perancangan untuk masuk ke rumah baru dan sebagainya, ini peluang anda untuk mendapatkan sentuhan yang ternyata berbeza, memberikan satu ketenangan lah. Sebab kalau orang kata kalau inspirasi dekor ataupun kediaman rumah ni nampak cantik, kita sendiri sebagai tuan rumah memang rasa seronok je duduk rumah tak nak keluar. Betul lah macam yang Cik Farid katakan tadi, rumahku syurgaku. Okey,
baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada Puan Mariam dan juga Puan Siti Terima Hawa kasih. di atas perkongsian pada hari ini. Diharapkan sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi kepada penonton wanita hari ini. Yana, jangan